Ya, selamat petang dan salam sejahtera kepada semua guru dan para pendidik yang bersama kami pada ketika ini. Oke, sesi resmi akan bermula tepat pada jam 3 petang. Jadi untuk mengisi ruang menunggu ini secara lebih bermakna lagi, kita ada sesi perkongsian pendek daripada seorang individu yang amat bermakna dan banyak jasa beliau dalam dunia pendidikan. Oke, di mana ramai pemimpin pendidikan di negara kita adalah hasil, didikan beliau. Oke, karena beliau ini merupakan mantan pengarah IAB dan telah bersara pada bulan Oktober 2019. Namun sekarang beliau masih lagi, bergiat aktif sebagai, fellow penyelidik kanan School of Education University of Nottingham dan menjadi penasihat program pendidikan dengan beberapa organisasi termasuklah, CDL yang kita berkumpul pada hari ini, oke. Jadi tanpa membuang masa, saya mempersilakan Datuk Dr. Mahinder Singh untuk sesi snippet refleks, on beliau yang bertajuk Pengajian Peringkat Pasca Siswaza. Oke, dipersilakan Datuk. Terima kasih Puan Nadia di atas pengenalan yang saya rasa cukup apa perkataan dia humble introduction. Thank you very much. Dan untuk tuan-tuan dan puan-puan yang dapat bersama pada hari ini lebih kurang lebih daripada 50 orang sekarang. Terima kasih kerana dapat meluangkan masa pada hari Khamis petang ni. Dan tajuk yang saya pilih untuk hari ini ialah pengajian peringkat pasca siswaza. Postgraduate studies atau pasca siswaza ni merupakan satu daripada minat ramai guru kerana ingin nak melanjutkan pengajian di peringkat yang lebih tinggi. Dan sememangnya adalah sesuai untuk meningkatkan pengajian demi pembangunan intelektual kita dan saya rasa juga untuk perkembangan profesional kita. Dan bagi saya, setiap guru sepatutnya ada cita-cita tersebut untuk terus sambung belajar. Every teacher. Kalau di negara Finland dan di negara Korea Selatan, kelayakan asas untuk menjadi guru adalah sekurang-kurangnya ijazah sarjana, masters. Baru boleh jadi guru. Tapi di negara kita adalah ijazah pertama. So, kalau kita berhasrat untuk nak meningkatkan lagi quality dan juga saya rasa satu tahap yang lebih mencabar, maka kita mungkin galakkan lebih ramai guru untuk sambung belajar. Mengapa? Why do we need to continue studying atau di peringkat sarjana? Walaupun kita boleh ambil kursus-kursus pendek yang lain. Bagi ramai pelajar postgraduate, mereka ada azam untuk nak belajar kerana nak beri sumbangan kepada bidang kepakaran mereka. Maupun kalau dia guru matematik, guru sukan, guru sejarah dan sebagainya. Dan dalam itu, di antara sebab mengapa individu itu nak sambung belajar adalah untuk kerjaya, prospek kerjaya. Dalam prospek kerjaya ini sudah pastinya anda akan memperolehi ilmu yang lebih tinggi dari ijazah peringkat bachelor. Anda akan terasa itu kalau seseorang individu melalui peringkat sarjana, you will feel the difference. Lebih lagi kalau kita mengambil kursus yang berbentuk mod kursus, coursework, ditambah dengan kertas projek atau kajian.
Sama juga dengan full thesis pun, anda mempunyai kepakaran yang khusus dalam penyelidikan, asas-asas penyelidikan dan bagaimana nak menjalankan kajian. Dan lagi satu sebab ialah untuk menerokai kemahiran. Umpamanya tadi saya sebut tentang kajian, kemahiran untuk menyelidik itu merupakan satu kemahiran. Dan kita boleh perolehi kemahiran tersebut jika kita melanjutkan pelajaran, atau kita juga sememangnya boleh ambil kursus pendek dalam penyelidikan atau bidang sub-bidang yang lain. Dan untuk setengah guru, mereka berhasrat juga satu hari nanti nak bertugas atau bekerja di universiti. So, untuk bertugas di universiti, sekarang ini banyak universiti yang mengharapkan bakal pensyarah mereka sudah mempunyai ijazah kedoktoran PhD atau EDD. So, you want to go a level up. Ada bagi setengah orang, mereka daripada guru nak menjadi pensyarah. Kalau nak jadi pensyarah di IPG, sekurang-kurangnya perlukan ijazah sarjana. Dan you juga nak memangkinkan kepakaran yang sudah ada pada anda. Yang ketiga, ia merupakan satu pelaburan ya dalam pembangunan akademik dan profesional kendiri seseorang. You must invest in your own development. Tak semestinya kadang-kadang susah juga kita nak tunggu bahawa bila ada tajaan atau scholarship baru kita nak belajar. Tapi di kebanyakan negara, ramai guru ada masanya mereka sanggup nak mengeluarkan dana sendiri untuk sambung belajar. So why you want to become a mini expert? You want to become the person who knows how to manage time, boleh buat penyelidikan, buat perbincangan ilmiah yang konstruktif, dan boleh memberi pandangan-pandangan yang lebih makro konstruktif untuk penambahbaikan sistem pendidikan. Dan juga kemahiran dari segi pembentangan. Bila kita mengikuti pengajian di peringkat sarjana, sudah pastinya kita akan dilatih untuk macam mana nak buat pembentangan dan penulisan. Dan tidak tertinggal juga, kita juga belajar macam mana nak work as a team, khususnya bila kita jalankan sesuatu penyelidikan. Saya masih ingat, bila saya buat PhD saya, co-supervisor saya adalah daripada negara Ghana, Profesor Ernest Teko Lamy. Dan bila dia selalu membimbing saya dari segi penulisan, dan satu hari itu dia kata, you know Mahinda, PhD is not about supervising a student. It's not about supervision alone. It's about training of a researcher. You will become a researcher upon completion of your PhD. So here I am. Yes, I'm your co-supervisor, but at the same time, I'm training you to become a researcher, to get the best skills. So it's not only kita sediakan bab 1, bab 2 bagi kepada supervisor, supervisor bagi balik dan sebagainya. That is true supervision. But if you want to train a researcher, then you kena dapat bimbingan yang terbaik daripada pensyarah atau supervisor anda. So itu adalah perkara yang penting. Right? Selain daripada semua yang saya sebut tadi, kita nak sambung belajar kerana kita nak memberi sumbangan ilmu yang tertinggi yang kita boleh beri dalam bidang yang kita ceburi. Mungkin dalam bidang mata pelajaran yang anda ajar di sekolah, atau bidang-bidang lain umpamanya dalam pentadsiran, atau dalam kepimpinan, dalam pengurusan, dalam mata pelajaran yang anda ajar di sekolah. Dan yang kedua, untuk bina jaringan. Sebagai pendidik, bila kita cakap tentang teacher leadership, kita tak boleh lari daripada jaringan. Kita banyak gunakan istilah PLC, kita gunakan istilah community of practice. When you say community, ia terbina daripada jaringan.
Bila kita melanjutkan pengajian, ia memberi kita satu ruang dan peluang untuk bina jaringan dengan rakan kita dalam bidang yang sama, khususnya dan juga secara amnya. Dan juga, saya sebut juga tadi, untuk meningkatkan keterampilan kendiri. What skills do you want to develop? Memberi peluang untuk anda lebih dikenali, dan ini bukan salah ya. It's not wrong to be known in your field of expertise. Walaupun cikgu, jangan rasa saya hanya seorang guru sekolah rendah. But you can be an expert in your area. Maupun anda di prasekolah. Early childhood is an expertise by itself. Pengajian early childhood. So everybody can be an expert in your area. Dan anda akan dikenali, tak kira di mana anda berada. Walaupun di Lahad Datu. Dan saya selalu sebut kepada pendengar dalam webinar dan sebagainya. Saya kata, di manakah berlakunya heart transplant yang pertama di dunia? Ada orang sebut Jepun, ada orang sebut Amerika, England dan sebagainya. Tapi sebenarnya, kalau tuan-tuan dan puan-puan Google dengan cepat, anda akan dapat jawapannya. The first heart transplant in the world was done in South Africa, di Afrika Selatan. So maksud saya di sini tidak menjadi masalah di mana anda berada. But you can become the expert dan dikenali dalam kepakaran anda itu. Dan juga kadang-kadang macam saya ada seorang rakan dalam kementerian dulu, dia kata dia nak tukar, nak pergi ke universiti. Walaupun saya kata, you have a brighter career path dalam kementerian. Dia kata, no. My dream job is to be a lecturer and hopefully a professor one day. So dia tukar, pergi ke universiti. Dan menjadi pencara di situ. Sampai sekarang, masih lagi di universiti. Dan ramai lagi yang lain pun ada buat. That is, itu kerjaya impian beliau. Dan ada setengah dia suka belajar. Jangan terperanjat. Tapi ada juga rakan yang suka belajar. Di universiti ke, di institusi atau di mana saja. Dan tidak salah ya, nombor 7 ni. Some extra letters after your name. Nadia Richard, PhD. Nadia Richard, MED. Irman Suhaibun, EDD, Doctorate in Education. Ada orang tanya saya, apa tu EDD? Lebih kepada pendidikan. Doctorate in Education dan EDD selalunya 60% adalah coursework. 40% adalah your research. So that's some extra letters after your name. And it's tidak salah to feel proud about that. Yeah. Kita nak sambung belajar, it can be post graduate diploma, it can be ijazah sarjana, ijazah kedoktoran. Saya sebut tadi PhD, EDD, DBA pun ada dalam Kementerian Pendidikan. Macam kawan baik saya, Dr. Balasandran daripada IAB Utara, this is a DBA. Ada rakan lain yang Doctorate in Education, EDD. Mine is a PhD. So ada semua ni akan membawa gelaran DR. So kenapa anda pilih suatu universiti? Ini terpulang kepada kepakaran. Macam saya, PhD saya dalam bidang sukan. Saya kaji dan semua. Akhirnya saya pergi ke sekolah perubatan di Universiti Sains Malaysia Kubang Krian, Kelantan. In the medical faculty. Di bawah jabatan fisiologi. So that's where I did my PhD. So it can be universiti tempatan, it can be universiti luar negara dan sebagainya, terpulang. Do your research. Kalau anda nak pergi untuk beasiswa, do not forget, dapat tempat dulu, lebih bagus. Peluang menjadi lebih baik. Get a place in the university. Bila anda dijemput atau minta datang untuk temu duga, surat tawaran universiti sudah ada untuk melanjutkan pengajian. So that will increase your chances, right? So how do you become an expert? So kalau anda lihat di sebelah kanan, anda boleh baca yang panjang, tapi saya ringkaskan di sebelah kanan ni, bahawa
Kalau kita baca 1 jam sehari, atau kita mengaji 1 jam sehari, kita boleh habiskan 1 buku dalam 1 minggu, 50 buah buku dalam 1 tahun. Bila kita boleh habiskan 50 buah buku dalam bidang so-called kepakaran kita, kita sudah jadi pakar. Kalau kita lakukan itu untuk 3 tahun, pakar dalam bidang kendiri kita. Dan kalau kita lakukan itu untuk 5 tahun, kita boleh jadi pakar peringkat kebangsaan. Dan kalau kita boleh lakukan itu untuk 7 tahun, kita boleh jadi pakar peringkat antarabangsa. That's the formula yang diutarakan oleh beberapa orang pakar. Dia kata, how do you actually become an expert? It's not kita selalu, wah dia pakar. You too can become a pakar. Roslina Adam boleh jadi pakar. All those of you who are here, to me, anda boleh jadi pakar. Olivia, you can be a pakar. Ju, you can be a pakar. Ivana, you can be a pakar. Now, you get your apa bidang yang you nak ceburi itu, and then go not only in breadth, but go in depth. So, sambung belajar, tak kira umur, ya, kalau dalam lingkungan umur yang tertentu boleh dapat beasiswa. Kalau tidak, tak apa, buat part time, belanja sendiri, ia adalah satu pencapaian. Ya. Saya selalu kata, saya sebut tentang baca, dan dalam intro kepada sesi kita hari ini, saya sebut tentang perkara ini, books are the training weights of the mind, buku adalah beban latihan untuk minda, tapi saya selalu kata, bukan hanya buku, tetapi juga bacaan daripada makalah, majalah, jurnal dan sebagainya. Elsie, you too can become a pakar. Right? My last slide. So do not forget. So terima kasih kepada semua. Jangan lupa kalau anda nak sambung belajar, jangan tunggu lama. Yeah, you can start not tomorrow but yesterday. So mula dengan cepat, sambung belajar. It is for you. It is for you. And I wish you all success. So itu saja daripada saya. Jangan lupa books are the training weights of the mind. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Dato' atas sesi snippet tadi. Sebenarnya tajuk pada snippet pada kali ini memang kena sedikit lah dengan saya sebab saya nih tarik-tarik tali mau sambung belajar. Yeah. HLP itu tahun lalu tidak silap saya dapat sudah interview tapi macam belum sedia tidak pergi interview lagi begitu. Jadi macam saya pun kurang nampak kenapa saya perlu melanjutkan pelajaran di peringkat lebih tinggi kan. Dan saya pun macam takut missing something di sekolah. Mungkin kalau saya meninggalkan sekolah, lepas itu ada something missing, lepas itu susah lagi saya mau keep track, begitu. Jadi itulah macam, hold dulu sambung belajar, kita kasih habis dulu duta guru, kasih habis dulu ini, begitu. You can always be a duta guru, Nadia. What you thought is the same thing yang saya fikir juga dahulu. Saya nak tinggalkan IAB untuk pergi buat PhD. Wah, sekarang tengah shock kerja dekat IAB. Betul-betul. So, I am the great hero. But then someone told me there are many other heroes. You should drop everything and go and study. Don't worry, when you come back, IAB will still be here. And betul kata dia. Go and finish your study. Don't worry, IAB will still be there. Your school will still be there. Of course, selesaikan tugas-tugas, but don't worry. Pergi buat apa yang anda azamkan, buat saja pada semua. Jangan bimbang. You are doing your job well now, but when you have to leave to continue studies, carry on. Sambung belajar. Ya? And jangan bimbang, jangan rasa. Tetapi ini nasihat saya, orang kata tentang nasib, luck. Tapi kalau kita pergi selidik definisi nasib atau luck, luck is when preparation meets opportunity. It's by a Greek philosopher, Seneca. Luck is when preparation meets opportunity. So
So bila keluar iklan saja, you are all prepared. Proposal dah siap, you dah bincang dengan orang, dan you are ready. And then chances are very great you will get it. So do not forget, luck is when preparation meets opportunity. Okay. Oke, thank you very much, Dr. Mahinda. Yes. Oke, jadi memang sangat-sangat bermakna lah, walaupun hanya sedikit saja 15 menit, tapi sangat-sangat bermakna dan saya mungkin membuka hati saya. Ada 2 bulan lagi sebelum HLP buka, mungkin bolehlah prepare 10 muka surat kan? Please. Yes. Oke. Right. Oke, terima kasih dan saya Bye. percaya semua pun telah mendapat inspirasi dan sedikit macam push lah, motivasi, bukan sedikit lagi banyak, oke. Jadi saya simpulkan di sini daripada statement Datuk bahwa kepentingan melanjutkan pelajaran nih bukan hanya kita mau gaji yang lebih besar ke apa, tapi Betul. sebenarnya peningkatan profesionalisme kita sebagai seorang pendidik, di mana kita banyak belajar, memangkinkan kepakaran kita, oke, macam saya dengar tadi, bukan untuk siapa-siapa juga, untuk diri kita boleh memperbaiki pembentangan, penulisan, dan teamwork kita. Oke, jadi semoga kita sebagai guru boleh terus mengorak langkah mencari ilmu dan menjadi pendidik yang berinovasi, berwawasan, dan berilmu demi Yeah. murid-murid kita. Oke, terima kasih, Thank Datuk. you. Thank you. Terima Oke. kasih kepada semua. Thank you, Nadia. Oke, thank you very much. Oke, tanpa membuang masa, mungkin kita boleh teruskan kepada Cikgu Iwana. Cikgu Iwana sudah bersedia? Oke, selamat petang. Salut lagi satu kali, selamat petang dan salam sejahtera kepada penceramah jemputan mingguan kita, yaitu Dato' Mahendra Singh, Puan Cikgu Elsie Giluk, penyelara CDL, Cikgu Mita Tabang, Sabah Chapter, para pengetua, guru besar, para pendidik dan guru-guru di seluruh Sabah khasnya yang sudi bersama kami dari seluruh pelosok Malaysia. Okey, selamat bertemu sekali lagi dalam sesi CDL siri ke-6 Cikgu Mita Tabang yang juga bermakna Cikgu bantu Cikgu. Okey, Mita Tabang adalah bahasa suku kaum etnik Sabah. Okey, jadi ini adalah satu perkongsian ilmu yang dijalankan secara bersiri menerusi sesi hands-on online session. Okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita ada objektif CDL hands-on pada kali ini, yaitu kita ingin berkongsi ilmu dan kemahiran untuk membangunkan kompetensi guru, di mana kita ingin meningkatkan kepercayaan diri kita dan membina jalinan yang berterusan. Oke, di mana peserta perlu mendaftar sebagai ahli CDL. Oke, pendaftaran ini hanya percuma sahaja. Kalau dia ada minta bayaran tu scam tu. Oke, boleh layari www.connectingdots.my. Oke, peserta boleh mengikuti program melalui pautan Zoom yang tertera pada poster dan perkongsian berlangsung pada setiap hari Kamis 1,5 jam saja, 3 hingga 4:30 petang dan perkongsian adalah hands-on. Oke, jadi kita tidak dapat baring-baring, kita kena ada tugasan yang minta, oke, dibuat oleh penceramah kita. Oke, dan e-sijil disediakan menerusi pautan yang akan diberikan pada akhir sesi. Oke, seterusnya saya ambil kesempatan ini untuk memperkenalkan Cikgu Iwana Ivy Abdullah dari SMK Colombo yang akan membuat perkongsian dengan kita pada petang ini. Ya, Cikgu Iwana sudah bersedia di sana. Oke, Cikgu Iwana ini merupakan ex-colleague di SMK Bandaraya yang sedang bertugas di SMK Colombo pada sekarang lah. Beliau juga merupakan peserta Duta Guru Kohort yang kedua, Jurulatih Utama Kebangsaan KSSM Sains dan PT STEM Negeri JPN Sabah. Oke, anugerah yang telah beliau dapat sebenarnya banyak nih, jadi saya baca sedikit ya. Oke, Best Woman Inventor Award, International Special Award Romania Gold Award. Oke, banyak nih di sini. Cikgu Wana sedang memenangi banyak award-award di peringkat kebangsaan dan antarabangsa, dan juga Best Special Award, Gold Award Visual Innovation Competition VIC tahun 2021
dan merupakan ikon guru pendidikan maya PPDKK pada tahun ini yaitu 2022. Beliau juga telah mendapat anugerah Lestari Kecemerlangan PPDKK pada tahun lalu. Oke, pada hari ini Cikgu Iwana akan membuat perkongsian yang bertajuk pengintegrasian STEM dan EDP dalam PBL. Di mana kita tahu bahwa pembelajaran berasaskan projek ni atau PBL dalam KSSM merupakan sebahagian daripada pentaksiran PBD yang wajib dijalankan bagi semua subjek lah, dan untuk Cikgu Iwana ni dia akan kongsikan subjek sains dan sains tulen. Jadi penggunaan model EDP ini sebagai pendekatan dalam PBL ni adalah sangat bertepatan uh, untuk murid mengaplikasikan kebat dalam menyelesaikan masalah kehidupan seharian. Okey, di samping itu pemikiran STEM itu kita maulah di dalam murid dan dapat diterapkan merentas kurikulum. Okey, dipersilakan Cikgu Iwana untuk memberikan perkongsian. Dan sepanjang perkongsian ni diminta semua alerta dengan um, link-link yang dikongsikan di chat room kerana ada sesi hands on yang kita perlu sama-sama join lah. Okey, dipersilakan Cikgu Iwana. Oke, terima kasih ya Puan moderator kita Cikgu Nadia Richard, merupakan duta guru Papua, juga merupakan ex-kolik saya di SMK Wataraya. Oke, so saya teruskan kepada slide kita lah kan. Oke, saya izinkan saya share screen lah. Oke, untuk hari ini saya akan kongsikan berkaitan dengan seperti yang moderator kita cakap tadi, yaitu pengintegrasian STEM dan EDP dalam PBL. Apa itu STEM, apa itu EDP. Jadi ini sebenarnya singkatan daripada Sains, Teknologi, Engineering, dan Matematik, dan juga EDP ini adalah Engineering Design Process. Jadi kita akan go through secara santai sajalah untuk pada petang ini. So sebelum itu, oke, saya mau kenal dulu kita punya audien. Mungkin audien boleh letakkan nama cikgu daripada sekolah mana. Oke, kita boleh scan QR code ini, kemudian type saja. Oke, sambil itu cikgu boleh masuk ya semuanya. Oke, cikgu boleh jawab terus. Tes kata. Kepala Jo ada hadiah kah? Ada kuis lah kali nanti. Kita kenal-kenal dulu. Dari mana cikgu-cikgu? Paling besar yang paling banyak orang kan nih? Ya, betul. Cikgu boleh nyatakan sini apakah yang Anda jangkakan selepas mengikuti bengkel ini. Sebenarnya ini cikgu boleh letakkan dalam beberapa pusaran. New idea, okay. Yes. Know more about PBL. Okay. Menambah ilmu, menambah baikan, ide baru, cara membuat PBL dengan lebih teratur. Okay, dia new experience, ilmu dan ide baru. Okay, be able to experience skill, practice and gain more knowledge. Wow, okay. And then new idea in PBL to create something inspiring. Semangat semua itu lah. Saya pun berdebar-debar terus. Tambah ilmu tentang PBL. Cikgu Nur Desiro. Oke, saya close lah, kan? Alright. Oke, saya mulakan dengan ya, yaitu PBL lah. Yang ini adalah dipetik daripada bahagian pembangunan. Mengapa PBL? Oke, untuk kalau subjek sains dengan sains tulen itu, PBL ini adalah satu perkara yang wajib dilaksanakan sebab dia mengambil ketaksiran dalam peperiksaan. Oke, untuk subjek lain pun sama juga buat PBL, sama saja. Dan jadi kita akan terapkan STEM dan juga EDP dalam PBL lah. So, PBL ni apa? Project Based Learning ataupun pembelajaran berasaskan.
project. Oke, di sini adalah daripada kurikulum standar sekolah, daripada KSSR ataupun KSSM. Sekolah rendah rasanya bermula daripada darjah 4 kan. Oke, manakala dia diteruskan ke sekolah menengah KSSM. So, kalau kita tengok sini PBL merupakan soalan ataupun masalah yang semua murid boleh jawab dan menggalakkan penyelesaian masalah sebenar dalam kehidupan harian. Dalam PBL ini kita cuba kaitkan dia dalam kehidupan seharian, tidak dalam bilik kerja saja. Itulah bezanya PBL biasa. Kemudian dia dapat membangunkan kemahiran abad ke-21 dan melibatkan pelbagai disiplin. Banyak merentas kurikulum di sini semasa murid menjalankan PBL. Dan salah satu produk untuk sekolah menengah dia lebih kepada penghasilan produk. Okey, dan sekolah rendah tu mungkin dia lebih kepada yang buat folio, tapi ada juga yang buat produk kalau saya tengok yang dalam aktiviti sekolah rendah tu kan. Okey, kemudian melibatkan pembelajaran mendalam ataupun deep learning, itu PBL. So, kemudian garis masa dia, guru dan murid menentukan garis masa. Okey, di sini kalau biasanya kalau murid itu tidak dapat menyiapkan dalam tempo yang tertentu, kita extend lagi lah tempo masa dia. Kemudian mudah dan sesuaian dengan umur murid. Untuk PBL bagi KSSM kita kena sesuaikan dengan topik yang ada dalam KSSP lah. Dia tidak sama dengan yang PBL di luar. Kalau yang inovasi itu dia terbuka. Okey, yang bertandingan. Untuk dalam DSP, dalam PDP, PBD ini kita kena cari tajuk yang ada dalam DSKP, yang ada kaitan dalam DSKP. Okey, untuk objektif aktiviti kita pada petang ini, yang pertama ialah menggunakan model engineering design process. Di sini kita akan belajar apa itu engineering design process dalam pembelajaran berdasarkan projek. Kita apply ADP dalam PBL. Okey, kemudian yang objektif kedua adalah mengintegrasikan STEM. Mengintegrasikan STEM ni dalam EDP semasa melaksanakan pembelajaran projek. Okey, STEM dalam empat subjek ini kita integratekan dia semasa kita melaksanakan PBL tersebut. Okey, elemen STEM yang kita perlu masukkan dalam RPH kita tu. Okey, kemudian seterusnya objektif yang ketiga ialah melaksanakan reka bentuk PBL. Okey, kita cuba buat reka bentuk PBL dalam aktiviti kali ini. Okey, kriteria kejayaan. Okey, yang pertama mengenal pasti fasa dalam engineering design process. Setiap fasa dia daripada langkah pertama dan langkah seterusnya dalam melaksanakan PBL. Kemudian, okey, mungkin lain saya tidak berapa bagus. Okey, menyatakan aktiviti yang dilaksanakan dalam setiap fasa EDP semasa melaksanakan PBL. Setiap fasa itu apa aktiviti yang kita buat sebenarnya? Kita tidak terus-terus buat produk pula. Ada fasa-fasa yang perlu kita ikuti. Kemudian kriteria kejayaan yang ketiga, mengenal pasti masalah yang ingin diselesaikan melalui PBL. Okey, lepas tu kita kenal pasti standard kandungan dan standard pelajaran dalam DSKP untuk melaksanakan PBL. Kena matching dengan tajuk yang kita dalam DSKP lah. Kemudian seterusnya, kenal pasti elemen STEM yang boleh diterapkan dalam fasa EDP semasa melaksanakan PBL. Okey, yang STEM ni kita masukkan dalam RPH kita lah. Okey, kemudian seterusnya melukis cadangan reka bentuk PBL. Kita melukis nanti. Selepas itu kita akan pilih satu reka bentuk PBL yang terbaik. Okey, cadangan tu kita pilih satu PBL yang terbaik. Okey, ini adalah daripada rujukan Daraja
2014 menyatakan penerapan unsur kejuruteraan dalam PDPC mampu membina murid terhadap sains kerana kejuruteraan menyediakan platform kepada murid untuk mengaitkan sains dengan pengalaman harian. Okey, ya, untuk Confucius ini ada ahli falsafah. Ini ayat yang biasa kita dengarlah. Apa yang saya dengar, saya lupa. Apa yang saya lihat, saya ingat. Apa yang saya lakukan, saya faham. Jadi dalam PBL ni kita cuba hands on supaya murid itu lebih mempelajarinya secara mendalam dan lebih faham. Okey. Ya, ini adalah fasa-fasa EDP. Okey. Yang dipetik daripada program Duta Guru. Okey, fasa-fasa ini melibatkan fasa tanya, fasa sumbang saran, fasa cipta, fasa uji dan seterusnya kepada fasa komunikasi. Okey. Sebenarnya EDP ini dia daripada 5E. Sebelum ni kita sudah tengok perkongsian 5E kan, sesi pada sebelum ini iaitu dalam inquiry based. Okey, 5E ini adalah di mana guru mengamalkan modul instruksi. Okey, dan kita memindahkannya ke EDP, matchingkan dia dengan EDP, di mana murid melaksanakan EDP. Macam tengok yang sebelah kanan ni, okay, di sebelah yang ruang dalam ni, kuning ni adalah 5E. Dia sebenarnya lebih kurang dengan EDP, tapi 5E ni yang kita rancang dalam RPH kita. Manakala EDP itu adalah yang murid melaksanakannya semasa pembelajaran berasaskan projek. Okey. Contohnya yang ni engage, pelibatan itu melibatkan fasa tanya. Okey, melibatkan fasa tanya, fasa sumbang saran. Explore adalah fasa cipta dan fasa uji. Dan explain di situ adalah fasa komunikasi. Kemudian seterusnya elaborate adalah fasa untuk memperbaiki. Dan di sini sebenarnya ada juga boleh diulang-ulang proses ini bergantung kepada situasi keadaan projek tersebut. Okey, jadi kita akan tengok lebih lanjut selepas ni. Okey. Fasa yang pertama. Fasa tanya. Ini kita kena kenal pasti masalah. Okey. Ada dua cara. Yang pertama kita nyatakan minta murid tu tengok sekeliling mereka, empati pada sasaran, kaji latar belakang mungkin daripada rumah mereka sampai ke pada sekolah, apa yang mereka nampak setiap hari. Okey. Apa yang mereka nampak setiap hari di sekeliling mereka, apa masalah yang mereka jumpa dalam aktiviti harian mereka ataupun masa-masa dalam kampung di mana-mana yang mereka nampak. Okey, ya itu yang pertama secara umum lah. Di sana kita minta murid menyatakan apa masalah yang mereka dapat, tengok ke sekitaran mereka tu dan cuba nyatakan masalah yang mereka nampak tu dan try minta jalan penyelesaiannya. Itu secara umum. Yang satu lagi kaedah ialah kita kecilkan skop dia. Guru yang tentukan tema dan permasalahan tersebut. Okay, then di sana ada skop tu ada kecil lah. Dan kita minta murid tu nyatakan apakah masalah dalam keadaan situasi yang guru nyatakan tu. Kemudian bagaimana untuk melaksanakan menyelesaikan masalah tersebut. Okey. Dan seterusnya adalah fasa sumbang saran. Di sini kita minta murid mencadangkan beberapa cara penyelesaian. Okey, di mana kita minta mereka melukis produk ataupun prototipe yang perlu mereka hasilkan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Okey. Dan contohnya kita minta mereka melukis 3. Okay. Dalam 3 tu pilih satu yang terbaik untuk penyelesaiannya. Okay. Berdasarkan faktor-faktor tertentu. Ini adalah fasa sumbang saran. Seterusnya adalah fasa cipta. Bila murid sudah lukis dalam punya prototipe ataupun cadangan penyelesaian itu,
sudah ada desain dia kan, sudah ada desain dia, mereka akan mencipta ataupun mereka produk prototipe tersebut ataupun sama ada produk ataupun prototipe bergantung kepada cara penyelesaian ataupun masalah yang mereka tentukan itu. Semasa membina, di sinilah akan menemui beberapa masalah sebenarnya. Mereka akan menguji reka bentuk untuk mengumpul maklum balas. Sama ada boleh proceed ataupun perlu diubah suai kembali. Lepas fasa cipta adalah fasa uji. Fasa uji, kita testing, pilot test. Ada masalah atau tidak? Kalau tidak masalah, boleh proceed. Kalau ada masalah, kita kaji, bincang di sini. Di sini pun sudah wujud komunikasi sebenarnya. Bincang di sini, kemudian adakah perlu balik kepada fasa sumbang saran, buat balik dia punya desain, ataupun hanya kembali kepada fasa cipta untuk buat penambahbaikan. Dan bila semua sudah rasanya, barulah pergi kepada fasa komunikasi. Ini adalah fasa yang terakhir di mana murid akan membentang projek mereka. Dalam fasa cipta, uji, dan penambahbaikan ini sebenarnya adalah fasa yang mempunyai proses yang berulang bergantung kepada situasi ataupun status semasa projek tersebut. Bahagian cipta, uji, dan penambahbaikan. Bahagian sinilah yang akan menemui berbagai ujian tekanan ataupun masalah-masalah pada bahagian ini sebenarnya. Bila sudah melepasi tahap ini di bahagian komunikasi, barulah itu adalah fasa yang terakhir untuk kita membuat penilaian. Penilaian ini kita boleh buat daripada fasa tanya sampailah fasa komunikasi. Jadi macam mana kita mau melaksanakannya sebenarnya nih? Saya bagi satu contoh supaya lebih spesifik lah kan. Cikgu tengok video ni dahulu. Kemudian buat kemukakan soalan dia. Apa yang cikgu nampak dalam video ni?
berdasarkan video tadi, yang ini cikgu, ini adalah dalam satu case yang mana kita kecilkan skop, kita nyatakan, kita ambil, kita pilih sedia, cikgu pilih sedia tema dan topik yang perlu kita masukkan dalam PBL dalam DSKP. Sebab itu tidak secara umum, kita ambil topik, kita kecilkan skop dia. Sebenarnya kita akan tarik murid ini untuk masuk dalam topik yang cuba kita bawa tu. Okay? Jadi daripada sana kita cuba bagi soalan apa, kenapa, bagaimana. Kata kunci ini bermula dengan apa, dan cikgu nyatakan soalan lah yang berkaitan dengan perkataan apa. Mula dulu dengan soalan apa. Daripada video tersebut, soalan ayat apakah yang cikgu boleh mulakan dengan perkataan apa. Begitu kita mau kaitkan video tersebut dengan topik yang kita mau tarik dalam DSKP nanti. Ini cikgu boleh nyatakan soalan berdasarkan kata kunci apa, kita buat apa dahulu, dan nyatakan jangkaan jawapan daripada murid berdasarkan soalan cikgu tadi. Kita mulakan dengan soalan aras rendah lah dahulu. Okay. Nyatakan terus jangkaan jawapan murid. Apa jawapan murid rasanya dengan soalan cikgu macam itu? Apa yang kamu nampak dalam video? Okay. Coba cikgu buat satu soalan yang tinggi sikit tarafnya. Apakah yang digambarkan dalam video tersebut? Okay. Apa yang menyebabkan bangunan itu runtuh? Okay. Nah, dah sedap. Ni. Tinggi sikit taraf. Apakah yang anda perhatikan berlaku pada bangunan dalam video tadi? Bangunan runtuh. Apakah yang berlaku apabila kenderaan berada di atas jalan raya? Okey. Secara umumnya keseluruhan, soalan apa yang kita boleh buat? Apakah yang dapat kamu perhatikan dalam video tersebut? Bangunan runtuh. Okey, ini soalan direct. Okey. Cuba cikgu buat indirect sikit soalan. Alright. Daripada video tadi, inilah soalan-soalan yang kemungkinan kita boleh nyatakan kepada murid, dan kita tengoklah apa jawapan murid. Macam mana kita mau tarik dia supaya lebih dekat dengan topik yang kita mau sampaikan. Kita kena bagi hint lebih lagi lah. Okey, bagi hint lebih lagi supaya tidak keluar daripada tajuk. Apakah yang anda perhatikan berlaku pada apakah masalah yang dihadapi daripada video tersebut yang dihadapi oleh manusia ataupun hidupan? Apa masalah yang mereka hadapi sebenarnya daripada video tersebut? Bencana alam, gempa bumi. Ini masalah dia sebenarnya. Kalau kita tengok video tu semua, masalah yang mereka hadapi sebenarnya apabila bergegar saja, semua hancur. Dan bangunan akan runtuh. Dan pokok akan tumbang. So, semuanya disebabkan oleh gegaran. Bangunan akan runtuh apabila mengalami gegaran. Masalah dia adalah, yes, betul lah, gempa bumi. Gempa bumi iaitu gegaran. Okay. Kenapa? Kenapa? Kemudian kita pergi kepada soalan kenapa. Kenapa? Kenapa ni merujuk kepada punca tadi. Apa tu kita cari masalah dia. Kemudian kenapa ini adalah punca kepada masalah tersebut. Kenapa boleh jadi macam tu? Kenapa bangunan itu boleh hancur? Kenapa gempa bumi berlaku? Kenapakah gempa bumi berlaku? Jadi di sini soalan dia, kenapakah perkara tersebut berlaku? Struktur bangunan yang tidak tahan dengan gegaran. Inilah punca masalah dia. Okey, punca masalah ialah struktur bangunan yang tidak tahan dengan gegaran. Gegar saja dia runtuh. Gegar runtuh. Okey, kita pergi kepada soalan bagaimana? Bagaimana apa? Bagaimanakah cara untuk melindungi diri daripada bencana alam ini?
Bagaimanakah gempa bumi boleh bagaimanakah gempa bumi? Bagaimana kerajaan mengelakkan daripada struktur roboh? Bagaimana kita boleh mengurangkan kesan kerusakan akibat gempa bumi? Bagaimanakah cara untuk menyelamatkan diri daripada berlakunya gempa bumi? Bagaimanakah cara untuk menyelamatkan diri daripada kejadian ini menyelamatkan diri? Bagaimanakah gempa bumi berlaku? Bagaimanakah alat teknologi yang sedia ada dapat membantu dalam kejadian ini? Kemudian Lorita, bagaimana kita dapat mengelakkan bangunan daripada runtuh semasa gempa bumi? Ini coba mencari jalan penyelesaian lah nih kan. Bagaimana kita dapat mengelak bangunan daripada runtuh? Macam mana supaya bangunan itu tidak runtuh? Jadi kita nampak sudah masalah dia kan. Masalah dia adalah bangunan runtuh bila mengalami gegaran. Kenapa boleh runtuh? Sebab bangunan itu tidak tahan dengan gegaran. Sebab itulah dia runtuh. Jadi bagaimana mau menyelesaikannya? Mana kita mau menyelesaikan masalah itu? Dengan membina bangunan dengan struktur yang boleh tahan dengan gegaran. Kalau bangunan itu boleh tahan dengan gegaran, maka selesailah masalah kita kan. Ini sedotan. Apa kaitan dengan tempat kita sebenarnya? Sebenarnya yang paling dekat di Malaysia ini ialah Sabah. Sebenarnya ialah Sabah paling dekat dengan gempa bumi. Yang ini adalah petikan daripada Malaysia hari ini yang baru saja berlangsung pada 22 September. Termurama oleh Profesor Kehormat Dr. Felix Songkul, seorang pakar geologi daripada UNM. Berkaitan dengan gempa bumi. Adakah Malaysia terdedah kepada gempa bumi? Kita tengok sini. Di sini dia menyatakan inilah cadangan menggunakan bangunan buaswai dia supaya boleh tahan kepada gegaran. Yang ini sebenarnya sudah pun dilaksanakan di negara-negara luar seperti Jepun, Indonesia ataupun Eropah, New Zealand. Seperti inilah struktur. Struktur di bawah bangunan tersebut. Kita ubah sesuai supaya bila bergegar dia masih boleh bergetar. Kita tengok petikan Temurama. Kan, tapi masih lagi tidak peka, tak tahu apa persediaan, bagaimana, apakah yang menyebabkan tsunami, bagaimana, macam tadi kita dengar mereka kata air laut ditarik surut dan sebagainya kan. Jadi bagaimana Prof? Ya, sebaik-baiknya persediaan untuk masyarakat. Ya, sebaik-baiknya pendidikan berkaitan dengan bencana tsunami ini perlu kita teruskan secara berpanjangannya, bukan setakat berlaku waktu itu saja, tapi sepatutnya pendidikan awam berkaitan dengan bencana ini diteruskan. Bukan saja di Semenanjung, tapi kita perlu juga buat di Sabah, khususnya di kawasan Sabah ini yang berisiko berkaitan dengan tsunami ini ya di kawasan Tawau. And of course, kalau berkaitan dengan gempa bumi ini, seperti dalam peta sekarang yang kita tengok ini, yang berwarna merah ini adalah kawasan Lahadatu dan juga Ranau. Jadi pendidikan asas berkaitan dengan tsunami dan gempa bumi ini perlu ada dalam masyarakat dan perlu kalau boleh diterapkan dalam kurikulum kita. Betul. Kurikulum sekolah mungkin daripada sekolah kalau mungkin rendah terlalu mudah untuk faham, sekurang-kurangnya di tingkatan rendah mereka sudah faham apa itu tsunami, apa itu gempa bumi, dan mereka tahu apa yang perlu buat sekiranya berlaku. Apakah tanda-tanda itu perlu dimaklumkan dari awal. Dan saya rasa ini tidak begitu susah untuk dibuat. Hanya kita perlu daktibar lah. Kita mesti membuat dia. Dari segi morfologi kawasan pula bagaimana? Mungkin ada kawasan yang betul-betul dalam keadaan yang agak kritikal ke macam mana, Doktor? Iya. Kalau sekarang ini di seluruh Malaysia ini Sabah lah. Di Sabah yang kira kritikal lah. Sebab di sini memang terkenal dengan kejadian gempa bumi. Itulah perlu perhatian, persediaan yang khusus untuk kawasan Sabah ini. Oke,
So daripada video tadi itu sebenarnya dia ada kaitan. Baru cikgu mau kenalkan tajuk sebenarnya dalam sains tingkatan 1 kita ada tajuk bumi, standard kandungan fenomena geobencana. Di mana kita fokus kepada gempa bumi. Okey. Standard pembelajaran adalah bencana idea bagaimana sains dan teknologi digunakan untuk menghadapi geobencana. Okey. Di sini sebenarnya kita cuba latih murid untuk desain bangunan yang boleh tahan terhadap gegaran. Okey. Okey, di sini kita boleh integrasikan STEM di mana sains adalah dalam topik tadi geobencana, bencana idea bagaimana sains dan teknologi digunakan untuk menghadapi geobencana. Dari segi teknologi mungkin murid-murid boleh buat simulasi animasi prototype ataupun video pembentangan. Di sini sudah kita terapkan elemen teknologinya di sini. Kemudian elemen kejuruteraan adalah reka bentuk bangunan yang tahan gegaran. Misalnya RBC pun ada juga kan, reka bentuk. Kemudian matematik, apa yang kita terapkan matematik di sini. Ukuran tapak dan luas prototype bangunan tersebut. Inilah yang akan kita masukkan tambahkan dalam kita punya RTH. Integrasi STEM, STEM di sana. Masukkan saja elemen ini, maka kita sudah mengintegrasikan STEM dalam PDP kita. Oke. Langkah seterusnya tadi itu adalah fasa tanya. Sekarang kita akan pergi kepada fasa sumbang saran. Fasa sumbang saran. Fasa sumbang saran adalah melakar reka bentuk prototype. Boleh mohon share link Jamboard. Di sini cikgu akan minta murid-murid cuba lakarkan reka bentuk prototype bangunan yang boleh tahan kepada gegaran. Ada 3, mungkin cikgu boleh bagi 3, lepas tu kita akan pilih mana satu reka bentuk bangunan yang terbaik, berdasarkan apa. Tengok sini, pasal dia. Okey, cikgu letak saja nama cikgu sini. Sini kita buat desain yang pertama, desain A, nyatakan dia sebagai desain A lah. Kemudian next page sebagai desain B atau dan seterusnya. Bolehkah cikgu buat dalam 3 kah ataupun 2? Berdasarkan tu nanti cikgu akan letakkan di sini cadangan penyelesaian terbaik berdasarkan metrik impak usaha. Apa maksudnya di sini? Daripada graf ni kita tengok impak sebelah kiri, usaha di sebelah yang mendatar. Contohnya desain A, kita mau tengok murid tu macam mana dia buat. Dan dia orang akan buat perbandingan daripada beberapa cadangan lukisan desain prototype tadi yang prototype A. Adakah usaha dia lebih, impak dia lebih? Yang kita mau ya adalah sebelah sini, di mana usaha tu ataupun effort tu kurang, impak tu tinggi. Bergantung kepada murid tersebutlah, lain murid lain dia punya effort dan impact. Kalau yang dari segi membuat PBL ni mungkin kita boleh cadangkan apa-apa material yang murid boleh buat lah. Apa material yang dia boleh buat? Contohnya ada yang guna kayu, ada yang guna cardboard. Apa effort dia? Di mana? Adakah murid tu senang mau cari bahan tersebut, senang mau cari atau tidak, dan impact dia adalah kemenjadian produk prototipe tersebut. Nampak jelas ke tidak bila kita uji? Jelas ke tidak dia punya pilot test nanti? Nampak ke tidak dia punya hasil yang kita mau? Di sana kita letak sinilah sebagai, biasanya kita akan pilih di mana impact tinggi, effort dia rendah. Itulah yang kita akan pilih sebenarnya bahagian sini. Jadi di sini sekarang ni buat prototype lukislah seperti yang Dr. Felix tadi cadangkan tu, macam mana mereka bentuk prototype bangunan sebenarnya yang akan diorang buat untuk menyelesaikan masalah supaya bangunan itu boleh tahan terhadap gegaran. So, cikgu boleh letak 1, 2, 3 lah cadangan prototype. Bolehkah cikgu? Lakar-lakar saja. Kita cuba latih murid untuk membuat
desain ataupun reka bentuk. Sama seperti engineer atau arsitek kan, bila kita membuat bangunan bukan buat bangunan, dia kena ada lukisan arsitek kan, ada quantity survey semua sebelum membina bangunan. Nah, jadi inilah caranya dia punya langkah. Bukan terus-terus buat bangunan. Jadi ada proses dia seperti tadi pas tanya kita mau tengok dulu masalah, cadangan penyelesaian, kemudian buat reka bentuk, lakarkan dulu macam mana rupa prototype yang kita mau buat. Ya, jangan terus-terus buat, lukisan tidak ada terus-terus buat. Kalau kita buat bangunan tanpa lukisan arsitek, robohlah bangunan tersebut kan. Kena kaji dulu dari segi beberapa faktor untuk dapat bangunan yang kukuh. Oke, jadi macam inilah saya latih murid tu macam mana mau jadi engineer, mau jadi arsitek. Macam mana nih lukisan? So inilah dia punya integrasi STEM ni. Sebenarnya kita sudah menerapkan elemen art di sini. Lukis ni kan. Ada bukan lagi STEM tapi sudah STEAM sebenarnya. Ada elemen art sudah di sini. Nah, murid melakar, melukis. Jadi kemahiran di sinilah berbagai disiplin kita terapkan di sini. Oke, kita lukisan ini. Tengok sini. 92. Adakah yang mau buat desain yang kedua? Bentuk piramid. Oke. Nanti cikgu akan coba lukis di sinilah yang mana cadangan yang terbaik. Akan pilihlah daripada cadangan-cadangan tadi. Oke. Kena ambil faktor kestabilan, mana yang terbaik. Oke. Nanti cikgu letak nombor di sinilah, nombor 1, nombor 2, atau nombor 3. Yang mana dapat rasanya penyelesaian yang terbaik dari segi usaha dan impact. Effort and impact. Oke. Dalam fasa sumbang saran ini, di sini kita akan mencadangkan reka bentuklah cadangan. 1, cadangan 2, cadangan 3. Kemudian kita akan pilih cadangan penyelesaian yang terbaik. Yang terbaik itu untuk menyelesaikan masalah tersebut di dalam fasa sumbang saran. Cikgu kena ingatlah dalam fasa sumbang saran untuk memilih cadangan yang terbaik bagi menyelesaikan masalah. Oke, kalau di ujung nanti ada kuis. Oke. Guna bahan binaan yang ringan tapi kecil. Oke. Luas ada ruang di antara untuk menekankan kesan gempa bumi. Di sini kena ada sesi perbincangan lah mana cadangan yang terbaik. Dapat yang terbaik ataupun kita kombinasikan antara reka bentuk pertama, kedua atau ketiga. Boleh juga gabungkan ide ketiga-tiga itu untuk mencari penyelesaian yang terbaik. Oke, jadi lepas dapat keputusan itu barulah kita memulakan fasa cipta. Barulah buat itu prototype. Tapi sebelum buat prototype kita kena nyatakanlah daripada di sini saran apa bahan-bahan yang diperlukan dahulu. Menarikkan bahan-bahan dia. Tambah spring pada kaki asas bangunan bila getaran sedang impak pada bangunan. Boleh cikgu letakkan nombor sini yang mana penyelesaian yang terbaik bagi ide-ide yang dinyatakan. Oke, tidak banyak. So, boleh cikgu cadangkan penyelesaian di sini. Reka bentuk mana? Sejak nombor 1, nombor 2, atau nombor 3 di atas graf tersebut. Oke. Ada cadangan bagian usaha dia rendah, impak dia tinggi. Oke, jadi inilah yang kita minta murid nanti pikirkan berdasarkan faktor-faktor impak dan usaha dari segi bagaimana mereka melaksanakannya dari segi tahap kesukaran dia dan juga impak dia dan impak dia. Oke. Untuk yang impak usaha piramid sudah, ini adalah usaha tinggi, impak pun tinggi. Alright. Bagaimana dengan cadangan yang
pertama dan kedua nih. Kita mau letak di mana? Kumpulan 1, kumpulan 2. Sudah cikgu letak di graf matrix impact ini yang nomor 2. Kumpulan 2 juga di sana, usaha tinggi, impact tinggi. Kumpulan 1 usaha rendah, impact rendah. Yang mana? Yang ini. Oke. Kumpulan. Oke. So ini adalah keputusan lah. Berdasarkan matriks impact usaha ini, jadi kita putuskan yang mana kita mau sebenarnya. Oke, sebenarnya kita lebih priority kepada impact yang tinggi lah sebenarnya kan. Oke, kalau impact tinggi, usaha rendah itu satu bonus. Nah, tapi yang ini kita cuma dalam keputusan kita buat ini adalah impact tinggi, usaha tinggi. So, bergantung kepada cikgu dengan murid cikgu, yang mana satu penyelesaian terbaik yang kita pilih. So, kalau di sini, jadi di sinilah yang akan kita pilih untuk pergi kepada fasa cipta. Baik, cikgu. Jadi kita proceed seterusnya di sini fasa. Oke. Lepas fasa cipta, kita akan pergi kepada fasa uji. Yang ini adalah pilot test. Sama ada prototipe itu boleh berfungsi atau tidak. Betul atau tidak? Jadi atau tidak apa yang kita expect. Kalau tidak jadi, terpaksa balik kepada pembangsaran, desain balik, kemudian cipta balik, dan uji balik. Di sana pun ada fasa penambahbaikan dan komunikasi. Sampailah dapat result yang dikehendaki, barulah pada fasa akhir kita minta murid membentang projek mereka, yaitu fasa komunikasi. Alright. So, ini adalah contoh fasa cipta di mana murid mencipta prototipe yang sudah mereka lakarlah berdasarkan punya fasa pembangsaran. Kemudian fasa uji, berbagai jenis lah, ada yang kayu, ada yang plywood, ada yang guna kotak, di bawah ada guna spring, ada guna roda, tergantung kita tengok itu dalam fasa uji lah. Dan kalau ada masalah, kita balik lagi kepada fasa cipta, fasa uji, penambahbaikan. Sampailah dapat result yang diperlukan. Oke. Di sinilah, seperti yang saya cakap tadi, proses ini melibatkan proses yang berulang. Inilah bahagian yang paling banyak masalah yang akan dijumpa nanti. Alright. So, itu adalah keseluruhan lah fasa EDP. Kita kena melalui fasa tanya, pembangsaran, cipta, uji, penambahbaikan, dan komunikasi. Dan untuk menerapkan nilai STEM ini, tidak semestinya setiap fasa ini kita terapkan nilai STEM ini. Mungkin kita boleh terapkan, integrasikan STEM itu dalam pembangsaran saja pun cukup sudah. Dalam fasa cipta pun cukup sudah. Salah satu fasa EDP itu kita terapkan STEM cukup sudah. Tidak semestinya setiap fasa itu kita kena terapkan STEM. Nah, ini adalah fasa komunikasi di mana murid membentang proyek yang sudah selesai dilaksanakan. Dan disinilah kita menilai proyek tersebut. Ini adalah contoh-contoh integrasi STEM yang saya pada BPK. Contoh subjek sains komputer, bagaimana diintegrasikan STEM tersebut. Tajuk sains komputer ini adalah kempen kesihatan peringkat sekolah tingkatan 4. Kita tengok bagaimana sains, teknologi, kejuruteraan, dan matematik itu diterapkan dalam RPH. Sebenarnya yang kita masukkan dalam RPH nantilah tambahkan nilai STEM dia. Sains dia nutrisi makanan, teknologi, sains komputer, dan peralatan. Kemudian kejuruteraan adalah pembinaan algoritma, matematik adalah formula pengiraan yang ada dalam sistem dipilih. Untuk subjek RBT ini adalah contoh subjek daripada tahun 6, sekolah rendah, RBT. Kemudian standard kandungan dia adalah menanam secara hidroponik. Standard pembelajaran. Ini dia letak saja poin dia, tidak pasti apa ayatnya. Cikgu RBT lebih kenal rasanya kan dalam deskripsi masing-masing. Sains yang diterapkan sini adalah aplikasi konsep keperluan asas tumbuhan. Teknologi menggunakan peralatan semasa menghasilkan bekas tanaman. Menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi untuk mencari maklumat semasa pembentangan. Kemudian kejuruteraan.
Okey, kejuruterannya dia mau tu RBT lah. Mereka bentuk projek bekas penanaman. Okey. Matematik, ini ada elemen matematik. Dia kira kos, okey, dan mengukur. Semua itulah elemen matematik yang kita boleh terapkan. Okey, nilai STEM yang kita boleh terapkan dalam kita punya RTH atau PDPC. Okey, PBL ni pun kita punya PDPC juga lah. Okey, matematik tambahan. Okey, matematik ni mana mau terapkan STEM. Okey, kita tengok sini. Tingkatan 4. Okey, tajuk dia geometri koordinat. Okey, kemahiran mereka bentuk alat pengesahan gerakan. Right. Sains dia apa di sini? Pengesanan pergerakan gitar dan arus elektrik. Itu yang diterapkan di sana. Okey. Kemudian teknologi penggunaan software GeoGebra untuk menentukan sempadan pergerakan yang dapat dikesan. Okay. Kemudian penggunaan komponen bagi sistem pengesan gerakan. Ini adalah teknologi yang kita integratekan dalam subjek matematik untuk topik geometri koordinat. Okay. Kejuruteraan pula adalah lukisan pelan. Kawasan bangunan sekolah atau rumah yang diuji. Mereka bentuk sistem pengerah. Okay. Matematik di sini inilah lokusnya. Itulah cara kita integrasikan STEM. Bahasa Melayu pula macam mana mau integrasikan STEM dalam BM. Okay, BM ni dia banyak tajuk yang general kan. Contohnya ni tajuk alam sekitar dan teknologi hijau. Okay, tajuk dia perangkap sampah. Okay, sudah nampak dia punya sains senangan. Okay, sains dia adalah punca longkang tersumbat dan berbau. Itu dari segi elemen STEM. Teknologi model perangkap sampah. Itu adalah teknologi yang kita terapkan. Kejuruterannya apa? Lakaran reka bentuk dan pembinaan model perangkap sampah. Matematik, apa yang ada dalam matematik ni, dalam BM ni? Okay. Kalau ukuran longkang, model perangkap sampah serta anggaran cost project. Okay, ini semuanya itu. Jadi semuanya merentas subjek bila melaksanakan PBL. Berbagai disiplin kita terapkan di sini. Okay, untuk integrasi STEM dalam PBL Science dan Sains Sulim, dia ada rubrik dalam PBD. Di mana kalau sains ni dia ada 20% dalam markah akhir tahun. Ini adalah rubrik-rubrik penilaian. Okay, dia ada projek 1 dengan projek 2. 2 projek yang perlu dilaksanakan. Okey, gitu. Jadi di sini yang saya minta cikgu-cikgu macam mana kita mau integrasikan berdasarkan contoh-contoh tadi, bagaimana kita mau integrasikan STEM ini di dalam topik PBL Sains pula. Okey, yang sini. Ada beberapa topik elemen STEM yang boleh diterapkan dalam tajuk PBL. Okey. Apa STEM dia? Okey, apa sains dia? Apa teknologi? Apa kejuruteraan? Apa matematik yang kita boleh terapkan di sini? Berdasarkan contoh-contoh yang diberi tadi itu daripada BPK. Kemudian untuk tajuk PBL sekolah oven pula ataupun ketuhar sekolah, apakah elemen sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik dalam menghasilkan produk PBL. Dan yang ketiga ialah bandar teknologi hijau. Okey, boleh cikgu letakkan dia punya penerapan elemen STEM. Tekanan pada arah ketinggian yang berbeza. Sasaran reka bentuk kapal selam. Okey, desain dia. Okey, penggunaan peralatan teknologi. Kita tengok solar oven. Teknologi adalah perubahan tenaga ya. Sumber tenaga dan sebenarnya sains ni banyak kita boleh terapkan sama ada dari tingkatan 1 sampai tingkatan 5 untuk solar oven. Okey. Asal ada elemen sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik. Okey, maknanya kita sudah terapkan nilai elemen STEM dalam kita punya PL atau PPC. Masukkan dia saja dalam RTH. Di sini pun sudah kapal selam, pesan tekanan pada arah ketinggian yang berbeza. Okey, matematik pengiraan kedalaman dan jarak dan isi padu. Okey, di sini ada lagi boleh tambah sini pemantulan kita. Okey, kapal selam. Dalam kapal selam kita guna konsep jelas nak dalam. Okey, ada konsep lagi sains lain boleh terapkan. Okey. Penggunaan peralatan teknologi dalam kapal
Apa teknologi itu? Lakaran reka bentuk, kapal selam, dan kedalaman jarak 1 meter. Kemudian solar oven, sumber tenaga dan perubahan tenaga yang terlibat. Perubahan tenaga yang terlibat, teknologi. Lakaran reka bentuk solar oven, luas dan intifadu. Dalam sains ni kita boleh tambah lagi dari segi dia punya tu. Pengaliran haba dia tu. Pengaliran haba dia. Cara haba mengalir. Okey, kita tengok sini bandar teknologi hijau. Okey. Sains alam sekitar, jenis tanaman ataupun landscape. Penggunaan teknologi hijau struktur, apa kejuruteraan dan matematik yang kita boleh terapkan di sini. Struktur pelindungan hujan. Okey, bentuk bangunan link Google Slide untuk menerapkan elemen STEM. Sekarang kita buat elemen STEM dalam link Google Slide. Kiraan luas, panjang. Okey, banyak elemen kita boleh terapkan di sini sebenarnya. Kalau ada elemen art, bolehlah tambah saja. Okey. Jadi rasanya semua pun tahu sudah kan macam mana mau menerapkan elemen STEM. Macam inilah kita masukkan dalam RTH. Balik ke ini untuk sebagai penutupnya, saya minta cikgu semua sudah masuk kan tadi. Okey, 155 partisipan. Okey, cikgu diminta untuk jawab soalan kuis ni lah sebagai untuk penutup kita. Boleh cikgu? Saya mulakan, hanya ada 4 soalan saja cikgu perlu jawab. Nyatakan A, B, C ataupun D. Okey. Kebanyakan jawab C ya. Okey. Close. Kita tengok. Jawapan. Ya, ramai yang jawab betul lah C. Siapa yang paling cepat tu? Azmi. Okey. Teruskan kepada soalan yang kedua. Antara berikut yang manakah merupakan proses yang berulang yang tepat dalam EDP? A. Kilang kasut menghasilkan beribu pasang kasut jenama X. B. Mengambil ubat pada masa yang sama setiap pagi. C. Ahli saintis mengutip data yang sama setiap hari. D. Mereka bentuk kipas lebih dari 1000 kali sebelum mengenal pasti reka bentuk yang tepat. Yang mana satu adalah proses berulang dalam EDP. Jadi, saya bagi masa beberapa saat, kemudian saya mulakan kuis ya. Okey, boleh cikgu? Ada A, B, C ataupun D. Yang mana satu adalah proses berulang. Kita tengok kan. Ramai yang jawab betul. Kiranya jawapannya adalah D. Dalam fasa EDP yang manakah semasa memilih masalah yang sesuai untuk dilaksanakan. Okey, untuk penyelesaian, memilih masalah yang sesuai untuk penyelesaian, memilih cadangan penyelesaian terbaik. Okey, sama ada fasa uji, tanya, sumbang saran, cipta. Yang mana satu penyelesaian yang terbaik kita pilih dalam fasa mana itu sebenarnya. Okey, jawapan sebenar adalah C. Okey, ramai yang dapat jawab. Okey, ini adalah satu situasi. Sekumpulan murid pertolongan cemas membawa satu bekas air untuk kegunaan rawatan bagi pertolongan cemas semasa sekolah. Okey, mereka perlu mengenal pasti bagaimana mengelakkan ais tersebut daripada melebur dan cair dan boleh bertahan sehingga 12,5 hari. Apakah fasa EDP yang berlaku di sini? Pemasaran, uji, tanya, cipta. Okey, mereka bawa ini di sukan sekolah ni. Okey, supaya ais itu tidak melebur sampai tengah hari. Fasa apakah yang berlaku di serikat ini? Okey, sama ada fasa sumbang saran, fasa uji, fasa tanya, fasa cipta. Okey, saya mulakan.
Jawaban sebenar adalah B, yaitu fasa uji. Tahniah cikgu ramai yang dapat jawab betul. So, kita tengok leaderboard. So, siapa pemenangnya adalah cikgu Josephine. Okay. Tahniah cikgu. Cikgu Josephine, tahniah cikgu boleh PM saya untuk dapat hadiah buku. Okay. Sila ambil nombor telefon saya 013-818-5470. Dapatkah? 013-818-5470. Alright, tahniah cikgu. Yang semua pun tahniah juga kerana berjaya mengikuti bengkel ni. Ramai yang dapat jawab betul lah. Alright. Okay, so dengan ni itu saja perkongsian saya untuk pada bengkel pada kali ini. Saya sasar sedikit masa, minta maaf. Okay, so saya serahkan semula kepada moderator kita, Cikgu Nadia Richard. Oke. Oke, terima kasih Cikgu Wana. Oke, sebelum itu saya ada para hadirin ada ya ada hadiah Pak. Oke, ada siapa yang ada soalan boleh mengajukan soalan Anda untuk kesekian kalinya. Oke, kalau tiada kita teruskan untuk penutupan. Jadi kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Iwana Ivy Abdullah atas sesi hands-on yang sungguh bermakna itu tadi. Oke, jadi mohon cikgu-cikgu mengisi maklum balas dan kehadiran melalui link yang dikongsikan dan isi file akan dihantar melalui email setelah Google Form tersebut lengkap diisi. Pastikan semuanya lengkap diisi ya. Oke, jadi tuan-tuan dan puan-puan kita akan adakan siri ini pada setiap hari Kamis. Masa seperti pada hari ini itu 2.45 dan sehingga 4.30. Jadi untuk makluman awal para peserta minggu hadapan siri ke-7 kita. Oke, siri ke-7 kita sudah poster. Oke, jadi siri ke-7 kita pada minggu hadapan hari Kamis jam 3 hingga 4.30 petang yaitu KIT L4DT. Santai kuasai mengeksperimen daripada Cikgu Nur Azni Matpia. Oke, di mana kita akan belajar tentang kemahiran mengeksperimen sains, kan? Oke, jadi link pun akan dikongsikan di semasa poster ini di-share lah. Oke, boleh share balik link kehadiran. Oke, jangan lupa isi link kehadiran dan kita jumpa lagi pada sesi minggu hadapan dan selamat beristirahat. Jadi sebelum kita bersurai, marilah kita mengambil gambar kenang-kenangan dan bukti kehadiran dan diminta semua on kamera dan senyum selama mungkin karena lain-lain page kita kena ambil kamera gambar lah. Oke, mari semua on kan gambar. Semoga kita dapat manfaat pada hari ini kan, PBL, EDP. Sebenarnya kalau dalam program Duta Guru ini, tajuk ini kami belajar macam berbulan-bulan pula. Tapi untung kita pada hari ini, Cikgu Iwana sudah berkongsikan hanya 1,5 jam aja, kita boleh lihat seimbas lalu tentang model EDP inilah. Oke, ambil gambar, smile. Oke, next. Page yang kedua. Oke, next. Page yang ketiga, ada 8 page semua. Next. Page keempat. Oke, next. Page kelima. Oke, next. Page ke-6. Ke-7. Dan ke-8. Oke, terima kasih semua. Oke, Cikgu Elsie ada mau cakap? Tidak dengar. Oke, sekali lagi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Iwana karena sudi berkongsi kepada kita pada hari ini dan terima kasih semua karena sudi bersama kita dari awal sehingga akhir dan sebelum itu jangan lupa isi borang maklum balas dan kehadiran. Oke, bye-bye.